Wahabi ni dahsyat ni, makin mengganas. Hati-hatilah tuan-tuan. Ya, kita nak jelaskan pada masyarakat, bukan ustaz-ustaz kita atau ulama-ulama kita bergaduh-gaduh, bukan. Kadang-kadang orang dia tak faham. Ni apa nak ustaz-ustaz ni gaduh, yang ni kata dia, ni kata dia. Bukan pasal kata mengata, tapi nak menegakkan yang hak. Ada di kalangan yang mengaku-ngaku asatizah, pakai jubah juga, berjanggut juga, tapi dia menyatakan sifat Tuhan itu dengan salah. Maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menegakkannya. Contoh, Wahabi mengatakan Tuhan tu di langit. Nah, okey, saya bagi satu contoh. Saya ambil hujah yang Ustaz Engku buat. Nah, baca dalam ayat Quran Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dia ambil terjemahan totok-totok sebiji dia terjemah. Ar-Rahman, Ar-Rahman tu maknanya Allah, ala atas, arsy arash, istawa duduk. Dia ambil terjemahan tepat-tepat. Jadi akhirnya dimaksudkan situ Ar-Rahman yakni Allah duduk di atas arash. Okey. Jumpa pula sepotong hadis sahih. Dalam hadis kata sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Saya terjemahkan terus. Sepertiga malam Allah turun di langit dunia. Sepertiga malam ni lebih kurang pukul 3 ke 4 pagi macam itulah. Waktu orang bangkit tahajud. Jadi dikatakan Allah turun ke langit dunia. Sekarang persoalannya, Allah ni di mana? Langit dunia ke? Allah turun ke bumi ke? Atau Allah duduk di langit? Sebab dalam hadis kata Allah turun. Ayat Quran pula kata Allah duduk di atas arah. Kan? Lepas tu pula, sepertiga malam tu bukan sekali berlaku, tetapi setiap masa. Kenapa setiap masa? Sebab bumi ni berputar, berpusing. Contoh tadi kita semayang maghrib. Ada di negara lain sedang semayang maghrib sekarang ni. Contoh kita, kalau ada sahabat kita yang nak buat haji ni berada kat Mekah sekarang. Adakah sama waktu dia dengan kita? Boleh jadi kita sekarang maghrib, mereka asar. Sekali kita mayang isyak, mereka pula maghrib. Jadi maksud saya, waktu maghrib tu sekali je ke? Atau sentiasa berlaku maghrib? Maghrib tu sentiasa berlaku. Sebab bumi ni berpusing. Begitu juga, sepertiga malam tu sentiasa. Jadi bila sentiasa, maknanya Allah duduk di bumi tu lah. Lepas tu katanya Allah di langit pula. Ada mana satu? Kita tanya dia. Dia jawab macam mana? Kadang-kadang Allah naik, kadang-kadang Allah turun. Pula dah. Lepas tu kita kata tidak, Allah tidak bertempat, kerana tempat itu makhluk. Ada seorang sahabat saya, dia ngaji pondok dulu. Lepas ngaji pondok, dia ngaji sebuah universiti. Tak nak disebutlah di mana universiti tu, kan? Tapi dia mengaji sebuah universiti tu. Akhirnya lecturer dalam universiti dia tu ajar, kata Tuhan di langit. Dia dengar pelik sebab dia ngaji pondok tak begitu. Dia pun cuba angkat tangan, dia kata, ya Syekh, kalau dikatakan Tuhan di langit, saya nak tanya, langit tu siapa cipta ya Syekh? Syekh dia kata langit tu Allah lah cipta. Kalau Allah cipta, makna langit tu makhluk. Ya, naam, kata Syekh. Kalau Allah cipta langit, maknanya sebelum langit tu dicipta, langit tak ada. Masa langit tak ada, Allah tak ada. Sebab dikatakan Allah di langit. Tapi langit tu dicipta Allah sebab dia makhluk. Bila dicipta, makna asalnya tak ada, kemudian baru ada. Jadi masa langit tak ada, Allah tak ada. Syekh tu pun pening-pening gitu. Akhirnya Syekh tu pun jawab, fi hawa, dia kata, di atas udara. Udara pula. Tanya dia pula, dah udara tu siapa cipta ya Syekh? Udara Allah cipta, Allah Husawi, dia kata. Allah lah yang cipta udara. Jadi sebelum udara dicipta, Allah kat mana? Pula dah. Akhirnya dia kata jangan banyak tanya, tak elok, tak ada adab, dia kata. Pula dah. Padahal dia tak boleh memberi jawapan yang betul. Sebab apa? Sebab tidak betul. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Kalau Allah memerlukan langit untuk dia duduk, bermakna Allah berhajat kepada langit. Allah perlukan langit. Bila Allah perlukan langit, itu sifat makhluk. Perlu, memerlukan. Perlu ni menunjukkan lemah. Sebab dia perlu benda tu, baru dia boleh. Tak ada, tak boleh. Mana boleh itu? Allah bukannya lemah. Sebab tu kita sebut watanazzaha. Tak terkena pada Allah lemah, kurang, cacat. Tidak. An musyabahatil hawadis. Keserupaannya seperti makhluk, tidak. Makhluk yang memerlukan tempat untuk duduk, memerlukan tempat untuk berdiri. Allah tak memerlukan tempat untuk duduk.
Kalau Allah memerlukan tempat, bermakna Allah lemah, kena ada tempat baru boleh Allah duduk. Sedangkan Allah maha kuasa. Jadi Allah, hasilnya Allah wujud bila makan. Bukan makan ni, makan tu tempat. Allah ada tanpa tempat. Pegang situ kemah-kemah. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Lagi dia baca ayat Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sebab perkataan yadun diterjemah ke dalam bahasa Melayu artinya tangan. Yadullah, tangan Allah. Dia pun bila sampai ke ayat ni, dia pun berkata bermaknanya Allah ada tangan lah. Lepas tu kita tanya, macam mana tangan Allah? Oh, tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk, tapi ada tangan. Cakap gini bahaya. Sebab apa? Sebab bila kita sebut Allah ada tangan, apa yang bermain di fikiran tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan bayangkan? Zerut. Betul tak betul? Situ yang bahaya tu. Sebab tu ini bahaya. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, ulama kita kaji lama dah benda ni, maka tak boleh. Maka ulama takwil ayat tersebut. Jadi yadun di situ walaupun pada asal makna asal ni ialah dengan makna tangan, tapi tangan itu ditakwilkan. Maknanya diertikan dengan makna kuasa. Yadullahi fawqa aydihim, kuasa Allah di atas kuasanya mereka. Mana kalau kamu rasa kamu lagi kuasa, Allah lebih berkuasa atas kamu. Itu maksud. Maka terhasillah kitab-kitab tafsir yang muktabar daripada ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Sebab tu terjemahan Quran ni baru je. Dulu mana ada terjemahan Al-Quran? Dulu orang karang bukan terjemahan, tafsiran. Terjemah lain, tafsir lain. Terjemah ni kalih bahasa. Tafsir ni menghuraikan makna pada ayat tu. Kan? Siapa kamu untuk terjemah ayat Allah? Itu kalam Allah tu. Kita boleh terjemah ke? Ya, boleh buat pandai-pandai. Situ bahaya tu. Suatu ulama-ulama dulu dia tak terjemah, dia tafsir. Makna tafsir ni apa dari segi ilmu yang dia faham, dia tafsir apa makna ayat. Boleh jadi tepat, boleh jadi mungkin tak tepat, tapi tafsiran sahaja. Itu makna tafsir, menafsir. Dan ulama yang layak untuk mentafsir ayat Quran bukan sebarangan orang. Yang ilmunya tinggilah dari segi ilmu lughah, kan? Banyaklah kena belajar ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu badik. Itu. Ni ikut kuliah sebulan sekali, lepas tu nak tafsir ayat Quran. Loh. Telan pil kuda ke benda? Kata mabuk mana? Ada pula. Mana boleh? Kan? Tak cukup ngaji tinggi-tinggi boleh faham. Gitu. Jadi hati-hati. Jadi mengatakan Tuhan bertangan, Tuhan bertempat, ini menyerupakan dengan hawadis, musyabahatil hawadis. Serupa seperti makhluk. Maka bila serupa seperti makhluk, jadilah lemah. Maka kita rad Tuhan tidak lemah. Ni bahaya ni. Sebab tu masa dia membida'ahkan kunut subuh, membida'ahkan yasin malam Jumaat, membida'ahkan wirid zikir lepas mayang, bukan kata kita boleh terima, tapi boleh tahan lagi. Kita tak sampai tahap nak hardcore sangat, kan? Kita boleh, bukan boleh terima, tapi maksudnya okey tak apa lagi lah, sebab barang-barang tu barang-barang sunat, tak buat pun sah. Tapi bila dia main soal akidah, ini tak boleh diam. Sebab ini boleh merosakkan kepahaman bagi masyarakat mengenal Tuhan. Jadi kenal Tuhannya dengan jalan yang salah. Tuhan ada tangan, kan? Tuhan duduk di langit. Tu berat tu, bahaya tu. Sebab tu kita kena tegakkan. Sebab tu kita kena sebut benda ni tak boleh, benda ni tak betul, kan? Sebab dia berkait dengan soal keimanan, soal akidah. Bahaya.